Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam anak yang cerdik lagi baik. Salam peperiksaan akhir tahun khususnya kepada tingkatan 3. Dan saya lalukan penceramah kita pada petang ini, seminar matematik How to Score A untuk khusus kepada ujian UASA tingkatan 3. Jadi pada petang ini kita bersama dengan guru pakar matematik Encik Azizul Ahmad. Jadi sebelum saya teruskan pembentangan ataupun taklimat berkaitan dengan kaedah ataupun smart matematik yang akan dikongsi oleh penceramah jemputan kita Encik Azizul Ahmad. Jadi terlebih dahulu saya kenalkan diri saya Muhammad Azman Nizam Baharum bagi pihak DAJ atau Dana Majariah. Terima kasih kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 3 yang sedang membuat persiapan menghadapi UASA yang mungkin ada yang dah sudah, ada yang bakal hadapi mungkin minggu ini atau minggu depan. Jadi gunakanlah segala ilmu yang dikongsi oleh penceramah kita, semoga memberi manfaat kepada anak-anak sekalian. Sebelum itu izinkan saya berkongsi penceramah hebat kita ni. Sebenarnya Encik Azizul Ahmad telah memberikan pengisian berkaitan khususnya subjek matematik kepada program DAJ lebih seingat 3 atau 4 kali cikgu. Jadi saya lihat sambutan dan juga video-video yang masih lagi dilihat, masih lagi dirujuk oleh murid-murid sebelum ini, amat memberi manfaat insya-Allah. Jadi kepada yang terlepas ataupun ingin melihat kembali segala pengajaran-pengajaran ataupun pengisian yang diberikan oleh cikgu ataupun Cik Azizul, nanti boleh lihat dalam YouTube yang akan saya kongsi nanti. Sedikit pengenalan Cikgu Azizul Ahmad, merupakan seorang pakar subjek matematik lebih 20 tahun berpengalaman. Cikgu Azizul merupakan penulis modul matematik tingkatan 1 hingga tingkatan 5, juga merupakan pengasas grup matematik di Telegram yang mempunyai lebih 5,000 follower. Sekarang dah lebih, Cikgu Azizul dah lebih Ingat dah lebih kot. Actually saya kena hack sebenarnya Telegram saya. Okey. Lepas tu semua dah, nanti saya tengah ada nak buat baru, ada projek baru. Nanti saya meluangkan dekat Cikgu Azman. Ada pernah dapat sampai 5,000 follower. Ini menunjukkan lebih. Pengaruh Cikgu Azizul Ahmad ni sangat hebat. Jadi anak-anak beruntung dapat bersama dengan Cikgu Azizul Ahmad pada petang ni. Selain pada itu, Cikgu Azizul juga merupakan penceramah bengkel dan teknik menjawab SPM lebih 30 buah sekolah. Mungkin hari ini sebab info yang saya dapat ni 2 tahun lepas ni mungkin hari ini lebih Dan seorang YouTuber. Hebat Cikgu Azizul ni. Dan menghasilkan lebih 300 video berkaitan matematik. Nanti Cikgu Azizul tolong share link YouTube ataupun type je Azizul Ahmad akan jumpa link YouTube tu. Jadi soalan lain sekali boleh dapatkan subjek-subjek, sebab sesi petang ni hanya sejam. Tapi kalau nak dapatkan lebih lagi maklumat, lebih lagi orang kata apa, pengajaran subjek matematik, nanti buka Azizul Ahmad akan jumpa pengisian yang seperti saya sebutkan tadi. Dan yang paling menarik, apakah keistimewaan yang ada pada Cikgu Azizul ni? Cikgu sekolah panggil, cikgu-cikgu pun panggil. Sebab Cikgu Azizul telah mencipta pelbagai inovasi bagi topik tertentu untuk digunakan bukan saja murid-murid tetapi guru-guru matematik di seluruh negara. Jadi kepakaran dan juga apa ilmu yang Cikgu Azizul Ahmad ada ni sangat bermanfaat. Jadi saya harap selama 1 jam ni pelajar-pelajar dapat fokus mengambil nota-nota, dan insya-Allah sekiranya terlepas atau nak tengok balik rakaman, nanti saya akan share di YouTube. Jadi tanpa melengah masa, saya terus jemput Cikgu Azizul Ahmad untuk seminar matematik How to Score A untuk ujian UASA bagi tingkatan 3. Silakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu dan Cikgu Azman ni special sikit.
Sebab Cikgu Azman lah orang yang bawa cikgu ke dunia pendidikan ni. Sebab 23 tahun dulu cikgu sebenarnya. Cikgu lah orang yang bagi saya peluang untuk masuk dalam bidang ni, dan sampai sekarang saya maintain dalam bidang ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Cikgu Azman. Dan untuk pelajar-pelajar semua, hari ini kita ada 1 jam saja. Cikgu tak pernah ceramah 1 jam sebenarnya. Jadi 1 jam ni satu masa yang singkat bagi cikgu. Jadi tanpa membuang masa, kita terus pada kita punya bahan kita. Okey, nampak kan semua? Sekejap dia tengah loading. Okey, nampak kan? Sebab cikgu jarang guna Meet, banyak pakai Zoom. Nampak kan? Okey. Dan bila cikgu mengajar, awak tak faham kat mana-mana, terus bagi tahu dan cikgu akan cuba detailkan lagi penerangan dia. Okey, so kita tengok soalan kita. Okey, sebenarnya cikgu dah susun satu soalan-soalan daripada setiap bab, tetapi tak semua bab dah. Cikgu skip 2 bab sebab masa tak cukup. Sebab cikgu cuba bajet masa dalam 1 jam ni, apa yang kita boleh slot in, jadi cikgu masuk soalan tu saja. Jadi ada, tak silap cikgu ada 2 bab, cikgu tak masukkan dekat sini. Okey, nombor 1 bab pertama, bab indeks. Okey, ini soalan dia. Dia banyak lagi lah soalan ni kan, tapi cikgu bincangkan 2 soalan ni saja. Okay, iaitu soalan pertama kita nak cari nilai bagi nombor-nombor ni. Okay, so macam mana nak buat soalan ni kalau kita jumpa? Okay, first kalau kita jumpa ada punca kuasa, kita kena tukar kepada kuasa pecahan. Punca kuasa tukar kepada kuasa pecahan. So nanti dia akan jadi macam ni. 256 dia akan jadi 3/4. Yang bawah ni akan jadi penyebut, yang atas tu akan jadi pengangka. Akan jadi 3/4. Lepas tu bahagi dengan 16 darab 64 kuasa negatif 1. Okey, so dekat sini, okey sebenarnya awak boleh guna kalkulator je pun sebenarnya. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai dia. Tetapi dalam exam, skema menjawab, dia nak awak buat macam ni. Dia nak awak buat macam ni. Awak kena cari apa yang kuasa 4 dapat 256. Itu dalam skema dia macam tu. Apa yang kuasa 4 dapat 256. Kalau dekat bawah ni kuasa 2, awak kena cari apa yang kuasa 2 dapat 256. Dia faham tak? Dia kena tengok kat bawah tu. So kalau kat bawah ni 4, apa kuasa 4 dapat 256? Sebenarnya awak tekan kalkulator je lah yang ni. Punca kuasa 4 ni awak tekan kalkulator. Punca kuasa 4 256, kita akan dapat 4. Betul tak? Betul? Tahu nak tekan kalkulator tak? Kita tak tahu nak tekan. Dah tekan 3 dah kan? Punca kuasa 4 256, kita akan dapat 4. Kan? Semua tahu nak tekan kan? Nanti kita akan tukarkan 256 ni kepada 4 kuasa 4. Begitu. Okay, kenapa kita tak tekan kalkulator saja cikgu? Sebab macam cikgu cakap dekat awak, ini skema dia. Tapi kalau cikgu awak bagi soalan ataupun dia bagi skema yang mudah, yang tekan kalkulator pun okey, then awak selamat lah. Ini kalau skema yang strict. Dia macam ni lah, dia punya soalan dia. Yang ni, okey. Tak apa, cikgu tukar dulu. Cikgu tulis dulu yang ni. Okay, lepas tu kat sini kita akan buka kurungan. 4 dengan 3/4 tu dia akan darab. Kita akan dapat 4 kuasa 3. 16 6/4 kuasa negatif 1. Okay, lepas tu apa nak buat? Okay, kita kena cuba samakan asas bagi nombor-nombor ni. 4, 16 dengan 6/4 ni, awak kena tukar kepada asas yang sama. Apa yang dia akan jadi? Dia akan jadi 4 kuasa 3, 16 ni awak kena tukar kepada 4 kuasa 2, 6/4 ni awak kena tukar kepada 4 kuasa 3. Kita kena jadikan asas dia sama. Ataupun kalau nak tukar jadi 2 pun boleh juga. Yang 4 tu 2 kuasa 2, yang 16 tu 2 kuasa 4, manakala 6/4 tu 2 kuasa 7, 2 kuasa 6. Negatif 1 pun boleh juga. Asalkan asas dia sama. Itu kaedah dia. Nombor-nombor yang ada dekat situ, kita kena samakan asas dia kepada satu nombor yang sama asas dia. So 4 pun boleh, 2 pun boleh. So cikgu pilih 4. Okay, lepas tu kat sini, kita nak buka kurungan sekali lagi. Dekat belakang ni kita boleh buka kurungan dia. Kat sini dia akan dapat 4 kuasa negatif 3.
Bila semua asas dah sama, kita boleh gunakan hukum darab dengan bahagi. Kalau darab, kita kena tambahkan kuasa dia. Kalau bahagi, kita kena tolakkan kuasa dia. So, yang ni dia akan jadi 3 tolak 2, lepas tu tambah negatif 3. So, tekan kalkulator, awak akan dapat 4 kuasa negatif 2. Lepas tu 4 kuasa negatif 2 kita dapatkan nilai lah, sebab soalan tu suruh cari nilai. Awak kena tukarkan kepada 1/4 kuasa 2 positif kan, and then dapatkan nilai dia 1/16. Inilah skema exam. Kalau cikgu awak benarkan, awak tekan kalkulator dekat sini, dapat 4 kuasa 3 terus. Okey lah kalau dibenarkan macam tu. Tapi yang cikgu tunjukkan yang ni adalah skema standard. Kalau tengok dalam buku teks pun, ini dia punya kaedah apa yang digunakan dalam buku teks. Okey, boleh faham tak soalan ni? Sekali lagi. Langkah pertama, kalau ada punca kuasa, kita tukar kepada kuasa pecahan. Lepas tu kalau ada kuasa pecahan, 256, lepas tu kat sini ada per 4. So apa awak kena buat? Awak kena cari nombor apa yang kuasa 4 dapat 256. Try and error lah. 1/4 ke, 2/4 ke, 3/4 ke, 4/4 ke, nanti awak akan dapat 4/4. Ataupun tekan kalkulator saja kat sini. Maaf, Cikgu Azizul. Tadi yang share screen tadi tak appear dekat ni. Ni tak nampak sekarang ni? Tak nampak sekarang, tak nampak. Macam mana pula? Sekejap. Dia tertekan kot tadi. Dah nampak lah? Okey. Nak tanya apa-apa ke kat sini? Tak nampak daripada tadi ke? Nak kena ulang balik ke? Boleh ulang balik? Nak ulang balik Okey. Boleh. Cikgu ulang balik Kat mana cikgu nak ulang ni? Tak apa cikgu ulang semua lah Cikgu ulang semua. Tak puasan tadi. Okey, sekali lagi. Ini soalan indeks, soalan nilai kan. Okay, so kalau soalan nilai kan, semuanya nombor. Semuanya nombor. So kalau semua nombor, apa yang kita nak kena buat mula-mula? Okay, kalau kita ada punca kuasa, awak kena tukar kepada kuasa pecahan. Punca kuasa, tukar kepada kuasa pecahan. Ini salah satu daripada hukum indeks yang ada. So kita kena tukar kepada 256 3/4. 256 kuasa 3/4. Bahagi 16 darab 64 kuasa ni 1. Okey, lepas tu kalau jumpa kuasa pecahan ni, nampak tak ada kuasa pecahan ni? Dia ada per 4 kat bawah dia kan? Awak kena cari apa kuasa 4 dapat 256 ni. Awak kena cari apa kuasa 4 dapat 256. Kalau awak nak guna kaedah try and error pun boleh. 1/4 ke, 2/4 ke, 3/4 ke, tengok kalkulator lah. Nanti awak akan dapati 4/4. Ataupun awak tekan je kalkulator kat sini. Punca kuasa 4 bagi 256, awak akan dapat 4. Bermaksud 4/4, 256 lah. So 4/4. 256 tu kita tukar pada 4/4. 3/4. Nanti ada student tanya, kenapa cikgu kalau kita tekan kalkulator terus, kan kita dapat 4/3 terus. Kenapa kita nak kena buat macam ni? Sebab macam cakap tadi ini adalah skema yang digunakan dalam exam. Dalam buku teks pun pengajaran dia boleh guna kaedah ni. Jadi cikgu ajar standard buku teks. Tapi kalau tekan kalkulator terus, dapat jawapan ni, kalau cikgu awak benarkan, okey lah. Tak ada masalah. Cikgu ajar standard buku teks. Selamat begitu cikgu ajar ni selamat. Okey, yang ni 16, 64, ni 1. Okey, lepas tu yang ni kita boleh darabkan. 4 dengan 3/4 tu kita akan darab. Kita akan dapat 4/3, betul tak? 4 darab 3/4, kita akan dapat 4/3. Itu salah satu hukum dia. Hukum indeks ada 5, betul tak? Hukum indeks ada 5. Ini salah satu hukum dia. Lepas tu kat sini 16 darab 64 negatif 1. Okey, seterusnya. Apa kita nak kena buat? Kita kena samakan asas bagi semua nombor yang ada ni. 4, 16, 64 ni, kita kena samakan asas dia. Kalau tak sama tak apa ke cikgu? Macam cakap dekat awak, apa yang cikgu nak ajar ni adalah soalan ataupun skema standard exam. Buku teks ajar macam ni. Kita kena samakan asas dia. So 4/3, 16 ni sebenarnya 4/2.
Yang 64 tu 4 kuasa 3. Kalau tak tukar cikgu macam mana? Kalau tak tukar, depend pada cikgu awak. Kalau dia terima, okey lah. Apa yang cikgu ajar ni standard buku teks, standard skema exam. Boleh faham jadi kat sini kita akan dapat 4 kuasa 3. Yang ni kita boleh tukar ataupun kita boleh darabkan 3 dengan negatif 1 tu. Kita akan dapat 4 kuasa negatif 3. And then kita apply hukum darab dengan hukum bahagi. Kalau bahagi kita tolakkan kuasa dia. Kalau darab kita tambahkan kuasa dia. So nanti kita akan dapat 4 kuasa negatif 2 dan kita nak cari nilai dia. Nak cari 4 kuasa negatif 2, kita kena positifkan 4 kuasa 2 tu. Salah satu hukum yang ada. Lepas tu baru kita dapatkan nilai dia. Jawapan dia 1/16. Boleh faham? Inilah skema ataupun teknik yang ditunjukkan dalam buku teks. Kalau ada teknik lain, depend pada cikgu sekolah awak. Kalau dia terima, okey. Cikgu pun sebenarnya kalau nak dapatkan jawapan cepat, bukan kaedah ni. Kan? Ada jawapan cepat, kaedah cepat lagi. Tapi dalam exam kita kalau boleh ikut standard yang ada. Okey, boleh? Okey ke? Respon sikit. Semua okey? Okey. Boleh kan? Okay. So, cikgu teruskan dengan soalan. Cikgu teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, soalan kedua pula, dia ada huruf, ada nombor. Ini namanya permudahkan. Kalau nombor semua sekali, nilaikan. Ini kaedah dia lah. Itu langkah-langkah dia. Sekarang ni kita nak buat soalan yang ada nombor dan huruf. Ada nombor, ada huruf. Disuruh permudahkan. Okey. So kita ada dekat sini, kita ada kurungan. So kita nak buka kurungan dulu lah. Nanti dia akan jadi dekat sini. 2 kuasa 3, M kuasa 6, N kuasa 3. Sebab 3 ni akan darabkan dengan 2. Bukan darab dengan 2 saja. Dia akan darab dengan 1 dekat 2 sini ada 1. Dekat N pun ada 1 juga. Dia akan darab dengan 3 semua sekali. Lepas tu bahagi dengan 6, M kuasa 4, N. Darab. Okay, ni pun sama juga. Kita nak darabkan kedua-dua ni. Dia akan jadi negatif 6. Okey. Sekarang ni tak ada kurungan dah. Bila tak ada kurungan, kita ambil nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Okey, nombor kita ada 2 kuasa 3. Kita nak bahagi dengan 6. Itu nombor. Itu nombor. And then huruf dengan huruf. Okey, M dengan M. So kita ada M kuasa 6. Kalau bahagi kita tolakkan kuasa dia. 6 tolak 4 sebab bahagi. Lepas tu darab jadi tambah negatif 6. Okey, lepas tu kita ada N, sambung N terus. Kita ada 3. Lepas tu bahagi jadi tolak. Tolak 1. So dekat sini 2 kuasa 3 sebenarnya 8. Lepas tu 8 bahagi 6 kita akan dapat 4/3. 8 bahagi 6 4/3. So yang ni kita akan dapat M kuasa berapa ni? M kuasa negatif 4, N kuasa 2. M negatif 4, N kuasa 2. Okey, kalau negatif, kita tukarkan dia jadi positif. So M kuasa negatif 4 tu, dia akan turun bawah, join dengan 3 tu. Dia akan join dengan 3 ni, kuasa positif 4. Manakala N kuasa 2 tu remain kat atas. Itulah jawapan dia. Okey. Ada soalan nak tanya? Okey okey. So dah habis. Kita dah 3.20 dah ni. Kita dah salah bajet masa dah ni. Sepatutnya soalan ni 10 minit je. Sekarang ni dah 3.20. Tapi kita ada masa sikit nanti juga akan lajak sikit. Pada pukul mungkin kita akan ambil lewat sikit sebab kita pun start lewat tadi kan. Okey, seterusnya nombor 3. Ni bab 3 sebenarnya. Bab 2 cukup skip. Bab angka bererti cukup skip sebab tak cukup masa. Okey, nombor 3 ni adalah soalan tentang kewangan. Kita nak cari ROI, nilai pulangan taburan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil return of investment, ROI. Dalam istilah Melayu pun diguna ROI juga. Okey, apakah formula bagi ROI? Dalam exam dia tak bagi formula ni. Ini masalah.
Ni jadi masalah sikit lah sebab ROI ni benda yang susah juga sebenarnya. Dan susah tu dia tak bagi formula dia. Okey, apakah formula bagi ROI ataupun nilai pulangan pelaburan? Formula dia adalah jumlah pulangan per dengan modal darab 100%. Ini formula ROI. Okey, untuk hartanah, sini soalan hartanah Ni pasal hartanah. Pulangan ada dua, iaitu sewa dan juga keuntungan modal. Capital gain ada dua. Itu kalau untuk apa? Untuk hartanah lah. Dan bawah ni modal ni dia guna harga asal rumah. Ini memang formula hartanah. Jumlah pulangan dia ada dua, sewa dengan keuntungan modal per modal. Modal dalam hartanah dianggap sebagai modal dalam hartanah digunakan harga asal. Dia tak macam saham. Kalau saham pulangan dia ada tiga. Dividen, bonus dengan keuntungan modal. Lepas tu bawah dia per dengan modal yang kita keluarkan lah. Pelaburan awal kita lah. Tapi untuk hartanah, dia kena per dengan harga asal rumah. Okey, sekarang kita nak kira lah berapa sewa dia dapat, berapa keuntungan modal dia dan per dengan harga asal rumah. Okey, first kita nak kira sewa dulu. Okey, baca soalan tu, dia bagi tahu sewa. Baca soalan tu. Cuba baca dulu soalan tu. Dia ada bagi tahu sewa. Dia sewa 1,500 sebulan. So 1,500 sebulan, dia sewa selama 5 tahun sebenarnya. Kan? Awak ada baca soalan ni lah? Cuba bagi awak baca dulu. Awak fahamkan dulu soalan ni. Setelah bersada di tentera, Major Fazil membeli sebuah rumah teres berharga RM450,000. Itu adalah harga asal rumah. Kita nak per dengan harga asal rumah tu nanti. Beliau membayar 10% wang peneruan dan bakinya dibayar melalui pinjaman. Dia bayar cuma 10% saja waktu beli rumah tu. Dia tak bayar RM450,000 lah. Dia bayar 10% saja. Pinjaman itu bayar secara ansuran sebanyak RM2,400 setiap bulan. Dia bayar dekat bank RM2,400 setiap bulan. Sebaik saja mendapat kunci, beliau telah menyewakan rumah tersebut dengan harga RM1,500. Dia sewa RM1,500. Nampak macam dia rugi lah, betul tak? Sebab dia bayar dekat bank RM2,400 setiap bulan. Dia sewa RM1,500 saja. Rugi lah kat situ. Rugi dari segi sewa, dari segi bulanan lah. Tapi mungkin diuntung nanti waktu jual. Kita akan kira nanti. Sepanjang tempoh menyewa tersebut, beliau telah membaik pulih kerosakan bernilai RM8,500. Dah lah tak untung. Sewa tak untung kan? Lepas tu kena repair pula RM8,500. Setelah 5 tahun, Major Fazil mengambil keputusan untuk jual rumah tersebut dengan harga RM620,000. Kat situ ada untung. Nampak tak? Harga rumah RM450,000, dijual dengan RM620,000. Untung kat situ lah. Walaupun setiap bulan tu dia rugi, tetapi waktu dia jual 5 tahun selepas tu, baru dia untung. Berikut adalah pembelanjaan terlibat dalam proses menjual tersebut. Okey, ini kos yang terlibat dalam menjual rumah, iaitu duty stamp RM5,000, commission agent 2%. Okey, 2% ni daripada apa ni? 2% daripada harga jual rumah lah. Sebab agent yang jual dekat rumah tu, dia dapat 2% daripada harga rumah lah. So kita kira berapa ni? 2% daripada RM620,000. Commission dia 2% daripada RM620,000. Berapa ni? RM12,400. Itu commission agent. Agent dapat RM12,400. Okey, kos gomal RM8,000. Lepas tu dia ada juga baki pinjaman bank dia. Bagi pinjaman bank RM375,000. So kita nak kira ROI sekarang. Okey, sudah terang dah tadi. Formula ROI bagi hartanah adalah jumlah pulangan per dengan modal. Jumlah pulangan tu ada dua, sewa dan keuntungan modal. Manakala modal dekat bawah tu adalah harga asal rumah. Okey, first kita nak kira sewa dulu. Okey, dia sewakan rumah tu dengan nilai RM1,500 setiap bulan. Selama berapa lama dia sewa rumah ni? Selama 5 tahun lah kan? Sebab dia kata dia selepas 5 tahun dia jual rumah. Jadi dalam tempoh 5 tahun dia sewakan rumah ni. So kita darab dengan 12 setahun and then darab dengan 5. So kita akan dapatlah sewa dia. Berapa tu? 1,500 darab 12 darab 5. So dia kutip sewa RM90,000 sepanjang 5 tahun tu. RM90,000 tu sewa dia. Dan yang kedua kita nak kira keuntungan modal. Okey, apa itu keuntungan modal? Keuntungan modal ni formula dia. Masalah sikit dalam bab ni sebab keuntungan modal dalam exam dia tak bagi formula dia. So awak kena hafal lah. Okey, keuntungan modal adalah nilai jualan
tolak nilai belian, tolak kos-kos yang ada, tolak baki pinjaman bank, baki loan. Ini formula dia. Dia tak bagi dalam exam, awak kena hafal. Okey, apakah nilai jualan dia? Nilai jualan dia 620,000 lah. Kan? Tolak nilai belian. Okey, waktu dia beli mula-mula berapa dia bayar? Adakah dia bayar 450,000 ni? Tidak. Dia hanya bayar 10% saja. Berapa 10% daripada 450,000? 45,000 je lah kan? Dia hanya bayar 45,000 waktu dia beli rumah tu. 45,000. Tolak kos-kos yang ada. Okey, kos apa saja yang dikeluarkan itu adalah kos sebenarnya. Apa saja yang dia spend itu kos. Jadi kita kira kos kat sini. So kos yang ada. Kos pertama yang ada adalah dia bagi tahu kat situ dia bayar ansuran bulanan dekat bank 2,400 kali 12 kali 5 tahun. 2,400 kali 12 kali 5 dia bayar dekat bank 144,000. Apa lagi kos yang ada? Yang kedua, sewa, sewa bukan kos. Baik pulih. Baik pulih 8,500. Itu adalah kos. Okey, lepas tu yang ketiga, dia jual rumah, lepas tu ada duty stamp. Duty stamp 5,000, itu kos. Yang keempat, ejen. Ejen dapat 12,400. Itu pun kos juga. Yang kelima, kos guaman 8,000 kena bayar dekat apa? Dekat peguam. So inilah semua kos yang ada. So kita tambahkan semua kos tu. 144,000 tambah 8,500, 5,000, 12,400, 8,000. So total kos dia 177,900. 177,900. Okey, tolak baki loan. Okey, baki loan ada lagi 375,000. Kalau ada baki loan lah, kalau tak ada baki loan tak payah tolak kan. Okey, so tekan filter berapakah keuntungan modal dia? 620,000 tolak 45,000 tolak 177,900 tolak 375,000. So dia ada keuntungan modal dia 22,100. Okey, sekarang ni kita nak cari ROI. Dah boleh carilah ROI sekarang ni. So ROI formula dia adalah jumlah pulangan. Pulangan ada dua, sewa dengan keuntungan modal. Sewa 90,000, 90,000. Keuntungan modal 22,100. Per dengan harga asal rumah 450,000. Darab 100%. So dapatlah ROI. Tekan kita berapa tu? Jawapan dia 24.91%. Okay, boleh? So kena hafal formula ni. ROI, jumlah pulangan per dengan modal darab 100%. Okay, apa itu jumlah pulangan? Pulangan ada dua, sewa dan juga keuntungan modal. Keuntungan modal ada formula dia sendiri. Apakah formula keuntungan modal? Nilai jualan, tolak nilai belian, tolak kos yang terlibat, tolak baki loan. Kalau tak ada baki loan tak payah tolak lah. Itulah keuntungan modal. So bila dapat sewa, dapat keuntungan modal, kita boleh cari ROI. Sewa, keuntungan modal, per harga asal rumah, darab 100%. So dapatlah dia punya ROI, nilai pulangan pelaburan. Ini untuk hartanah. Kalau untuk saham, dia lebih kurang saja, cuma saham dia tak ada benda ni. Saham, keuntungan modal tak ada yang ni. Tak ada yang ni, saham. Dia hanya ada nilai jualan, tolak nilai belian saja. Cuma saham, pulangan dia ada banyak. Saham, pulangan dia ada bonus, ada dividen, ada keuntungan modal. Kalau hartanah, sewa saja. Boleh faham? Okey ke? Oleh kerana kita punya masa tak mengizinkan, cikgu tak naklah ulang-ulang banyak kali. Kalau awak nak dengar lagi penerangan dia, nanti bila Cikgu Azman share dalam YouTube link ni, awak pergi dengar balik. Awak dengar 2-3 kali. 2-3 kali baru awak faham.
Sekali dengar mungkin awak tak faham lagi, tak dapat tangkap lagi. 2-3 kali dengar, insyaAllah awak okey. Awak akan faham. Okey? So kita bergerak kepada soalan yang seterusnya. Apa pula ni? Sekejap, nak kena tak balik. Sekejap Okey. So begitu soalan tentang nilai perluasan perbulan harta tanah. Okey, seterusnya soalan yang keempat adalah soalan pinjaman pula. Okey, dalam bab kewangan form 3 ni kita ada 4 kan. Kita ada simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Simpanan ada 2 formula. Formula apa ni? IPRT dengan formula MV. Itu kalau simpanan. Kalau pelaburan banyak formula dia. Ni keuntungan modal, ROI, nilai apa ni, purata kos satu unit saham, macam-macam banyak formula. Tapi dekat bahagian pinjaman dengan kredit, satu formula saja. Kalau ada soalan pinjaman, awak baca je, awak nampak soalan pinjaman, hutang, satu formula saja. Ni formula dia. A sama dengan P tambah PRT. A itu jumlah kena bayar. A itu jumlah kena bayar. Apa dia kena bayar? Dia kena bayar hutang dan juga faedah. P itu hutang, yang PRT itu faedah dia. Dalam bab hutang, satu formula ni saja. Tak kira hutang apa pun. Hutang rumah ke, kereta ke, kad kredit ke, whatever. Satu formula saja. Okey, jadi kita nak tengok soalan ni. Okay, baca dulu. Raja menunjukkan sebuah Proton Saga FLX berharga 37,000. ML membayar 6,500 sebagai deposit dan bakinya dibayar dengan pinjaman berfaedah sama rata 4% selama 7 tahun. Kirakan bayaran bulanan. Okey, nak kira bayaran bulanan, kita nak kena tahu berapa dia kena bayar dulu. Lepas tu kita bagilah berapa bulan yang ada kan. Kita nak kena cari berapa dia kena bayar. Okey, formula dia A sama dengan P tambah PRT. P itu hutang dia. Okey, berapakah dia hutang? Adakah dia hutang 37,000? Tidak. Harga kereta 37,000, dia bayar 6,500. Baki dia baru dia hutang. Okey, berapakah dia hutang dia? 37,000 tolak dengan 6,500. So dia hutang 30,500. Itu hutang dia. 30,500. Tambah dengan 30,500 sekali lagi. Darab R. R adalah kadar faedah. Kadar faedah dia 4%. So 0.04 ataupun 4/100, boleh mana-mana saja. Darab dengan T. T dia 7 tahun. So tekan kereta, kita akan dapatlah berapa dia kena bayar semua sekali. 30,500, 30,500 darab 0.04 kali 7. Dia kena bayar semua sekali 39,040 ringgit. Ini jumlah dia kena bayar. Dan bila kita dapat jumlah kena bayar, maka kita bolehlah cari dia punya ansuran bulanan dia. Ansuran bulanan, kita ambil 39,040 ringgit ni, kita bahagikan dengan berapa tahun tu? 7 tahun. Lepas tu kita bahagikan dengan 12 bulan. Sebab kita nak kira bulanan. Kalau kita bahagi 7 saja, itu dapat tahunan. Kita nak cari bulanan, kena bahagi 7, lepas tu bahagi 12. So kita akan dapat RM464.76. Okey. Inilah jawapan dia. Ada apa-apa nak tanya ke? Cikgu, boleh ulang balik tak soalan? Ya. Yang mana? Terangkan balik. Soalan mana? Soalan ni lah. Okey, jap, kita terangkan balik. Macam cakap awak lah, kita masa takut tak cukup, jadi cikgu nak kena bajet masa tu. Kalau awak tanya satu soalan ni, kita nak terlampau lama masa kita ambil dekat satu soalan, nanti tak cukup soalan lain pula. Tapi kalau tanya cikgu jawab lah. Macam cakap kat awak tadi, kalau nak lebih baik, nanti awak tengok penerangan sekali lagi dalam YouTube. Awak tengok sekali lagi sebab kita punya kelas ni direkod
dan Cikgu Azman akan letak dalam YouTube. So awak tengok 2-3 kali, insyaAllah awak faham. Okey, awak minta cikgu ulang sekali lagi Okey. Nak cari ataupun kalau jumpa soalan tentang pinjaman. Nampak pinjaman kan? Disebut pinjaman. Nampak pinjaman, awak dah tahu dah. Satu formula saja ada. Tak kira pinjaman apa pun. Ni formula dia. Formula ni dalam exam dia bagi. Formula ni dalam exam dia bagi. A itu adalah jumlah kena bayar. A, jumlah kena bayar. P tu hutang dia. Yang PRT tu faedah dia. Faedah tu kita kena buat apa? Ambil hutang, darab dengan kadar faedah, darab dengan masa. Darab dengan tempoh. Okey, kita masukkan data dia. Okey, first kita kena cari P. P tu hutang dia. Berapa hutang dia? Harga kereta 37,000. Dia bayar deposit 6,500. Deposit tu duit dia sendiri lah. Duit dia sendiri. 37,000 tolak 6,500 baki 30,500. Okey, 30,500 tu dah dipinjam duit bank. Nampak tadi kata? Baki dibayar dengan pinjaman. Jadi baki deposit dia tu 30,500 itu dipinjam duit bank. Jadi itu P dia 30,500. Okey, sekali lagi 30,500 darab R. R dia 4%. 4% kalau nak buat 4/100 pun boleh, nak buat 0.04 pun boleh. Lepas tu darab T. T dia 7 tahun. 7 lah. So tekan kalkulator, kita akan dapat RM39,040. Inilah jumlah dia kena bayar semua sekali. Dia pinjam duit bank 30,500 saja. Tapi dia kena bayar RM39,040. Jadi kalau kita nak cari angsuran bulanan macam mana? Angsuran bulanan. RM39,040 ni dia kena bayar dalam tempoh 7 tahun, betul tak? Kita bagi 7. Dan bila kita bagi 7, itu dapat bayaran tahunan. Kita nak cari bayaran bulanan, bagi lagi dengan 12. So dapatlah bayaran bulanan. Okey, boleh? Boleh. Kan? Okey, lagi ada apa-apa ke? Okey, habis teruskan dengan soalan yang seterusnya. Encik Yahya melukis plan bagi sebuah taman permainan. Panjang sebenar taman itu adalah 40 meter dan panjang pada lukisan pula adalah 5 cm. Okey, ini kita nak cari lukisan berskala, nak cari skala lukisan. Soalan A, tentukan skala digunakan. Okey, untuk skala yang ni cikgu baru jumpa teknik ni, bukan cikgu jumpa lah. Bila kita jumpa lah teknik ni, baru tahu ni. Jadi cikgu tak viralkan lagi teknik ni, iaitu cikgu tiru daripada segitiga jarak laju masa. Kan dekat form tu kita belajar benda ni kan? Okey, cikgu modify segitiga ni untuk topik lukisan berskala ni. Iaitu apa? Iaitu lukisan skala objek. Ni cikgu baru jumpa. Jadi tahun ni baru cikgu ajar, cikgu tak viralkan lagi. Jadi awak ni antara orang yang bukan student cikgu yang tahulah benda ni. Okey, so kalau kita nak cari skala, apa kita nak kena buat? Kalau tengok segitiga ni. S tu skala sebenarnya. S ni skala, L lukisan, O ni objek. So, skala adalah lukisan bahagi objek lah. Soalan A, skala, lukisan bahagi objek. Memang kita ada formula dia macam tu. Tapi kalau kita kait dengan segitiga ni, dia pusing kat mana pun kita boleh buat. Nak cari lukisan pun kita boleh dapat direct, nak cari objek pun kita boleh dapat direct. Nak cari skala, kita ambil lukisan bahagi objek. Lukisan dia bagi tahu kat sini 5 cm. Objek dia 40 meter. Objek tu sebenar dia lah. 40 meter. Okay, kita kena samakan unit dia dulu. Tak boleh bagi lagi tak boleh bagi lagi sebab ini cm dengan meter tak sama. So kita kena samakan dulu. Nak tukar dua-dua jadi cm pun boleh, nak tukar dua-dua jadi meter pun boleh. Cikgu tukar jadi cm lah kedua-duanya. 40 meter tu darab 100, kita akan dapat 4,000 cm. Kita tukar kedua-dua jadi cm. Nak tukar kedua-dua jadi meter pun boleh. Okay, bila dah sama, barulah kita boleh bahagi. So 5 bahagi dengan 4,000, kita akan dapat 1/800. Lepas tu kita tukarkan skala ni kepada dalam bentuk nisbah. 1/800 tu 1/800. Itulah skala dia. Okey. Soalan B. Lebar sebenar taman itu adalah 24 meter. Hitungkan lebar taman itu pada plannya.
Dia minta cari lebar pada plan. Plan tu lukisan lah. So dia minta cari lukisan. So kalau lukisan kita nak kena buat apa ni? Kita kena darabkan skala dengan objek. Skala darab objek. Jadi skala yang kita buat tadi ni, satu nisbah 800 tu, kita tukar kepada pecahan semula, darab objek. Objek dia adalah 24 meter. So 24 meter. So kita darabkan 1/800 darab 24, kita akan dapat 0.03 meter. Okey, soalan tu tak cakap apa-apa dia tak cakap pun ukuran ya. Tapi cuma nak tukarlah kepada cm. Sebab dia sepatutnya soalan tu kena bagi tahu hitungkan lebar dalam apa? Dalam cm ke, dalam meter ke, dalam apa dia kena bagi tahu sepatutnya. Ni cikgu lupa letak lah tu. So kita tukar jadi cm. So 0.03 meter tukar jadi cm, kita akan dapat 3 cm. Darab 100 kan? Meter ke cm kena darab 100. 0.03 darab 100 kita akan dapat 3. Itulah jawapannya. Boleh? Ini bab lukisan berskala, bab yang keempat. Ada apa-apa nak tanya? Ada Kita teruskan dengan soalan yang ke-6. Okey, soalan ke-6 adalah bab yang ke-5, bab nisbah trigonometri. Okey. Diberi sin y 5/13. Okey, diberi sin y 5/13, awak kena cari dekat rajah tu apakah sin y dia. Apakah sin y dekat rajah? Dekat rajah ni sin y, ni y, ni segitiga y ni. Manakah sin? Apa itu sin? Sin adalah opposite over hypotenuse. So kan, betul tak? So opposite dia apa? Opposite dia tak tahu, PQ lah kan. PQ. Lepas tu hypotenuse dia 26. Okey, itu daripada rajah. Diberi pada kita 5/13. So kita buat kat sini. Kita tulis kat sini sin y 5/13. Yang ni dia bagi. Yang ni kita cari dekat rajah. Dan benda tu samalah. Boleh faham tak? Diberi kepada kita 5/13. Kita tengok dekat rajah PQ/26. Jadi sama tak dua tu? Sama lah kan? Sin y yang diberi dengan sin y yang kita ambil daripada rajah mestilah benda yang sama. That's why kita buat sama dengan. So dekat sini sebenarnya kita boleh cari PQ. So berapakah PQ? Kita pindah 26 jadi darab 5/13 darab 26, kita akan dapat PQ 10. Jadi kita label dekat sini 10. Okey, lepas tu dia bagi tahu lagi dekat sini TQ sama dengan 1/3 UQ. Okey, UQ ni kita boleh cari sebenarnya. Kita cari UQ dulu. Kita guna segitiga ni. 26 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2 punca kuasa 2, kita akan dapat UQ. Kan? Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras 26 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2 punca kuasa 2, kita akan dapat panjang UQ. So, buat apa tu? Awak tekan kereta, awak akan dapat 24. Tekan kereta dapat 24. Okey, sekarang kita dah tahu dah UQ 24. Okey, dia beritahu kat sini TQ adalah 1/3 UQ, bermaksud 1/3 dari 24 lah. Sebab UQ kita dah tahu dah 24. Kan? UQ 24. Jadi 1/3 dari 24 kita akan dapat 8. So TQ adalah 8. Kita labelkan TQ 8. Dekat sini, yang ni 8. Okay. Lepas tu soalan tu suruh cari cos X. So dekat mana X tu? Dekat sini segitiga ni lah. So apa itu cos? Kita nak cari cos X. Cos adalah adjacent over hypotenuse ataupun sebelah per hypotenuse. Cah kan? Cos adalah cah. So apakah sebelah bagi X tu? Sebelah bagi X tak tahu. Kita nak kena kira. QR tu lah sebelah dia. So QR adalah 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 punca kuasa 2. Tidak bertegas sekali lagi. Kita akan dapat 6. Itulah QR 6. Itulah sebelah dia. So sebelah bagi X adalah 6. Hypotenuse dia adalah 10. Jawapan dia 3/5. Itulah cos X. Cos X
3/5. Boleh? Ada soalan ke nak tanya? Nanti mungkin kita akan ambil sebat sikit Kita akan ambil pukul 4.40, 4.40 pula. 4 suku ke macam tu ataupun 4.10 ke. Okey, seterusnya. Cuba habiskan soalan yang ada. 7, 8, 9. Soalan B. Di dalam gambar rajah, PE dan QG GQ adalah dua tiang tegak yang di atas tanah rata. Kirakan sudut EPF. EPF kat mana? EPF. Dekat P lah sudut dia. Apakah nilai sudut dia tu? Okay, macam nak cari nilai sudut? Nak cari nilai sudut, kita mesti guna trigonometri. Kalau nak cari panjang sisi, kita boleh guna teorem Pythagoras. Contoh kat sini kan, contoh segitiga ni. Nak cari panjang A ni, kita boleh guna teorem Pythagoras ataupun trigonometri. Kalau kita ada B dengan C, kalau kita ada B dengan C, A kita boleh guna teorem Pythagoras. Tetapi kalau kita ada B dengan sudut ni, B dengan sudut, kita guna trigonometri untuk dapatkan A. Tapi kalau kita nak cari sudut, kan, A, B, C ni, kita nak cari sudut X ni. Nak cari sudut memang kena guna trigonometri. Tak boleh guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras untuk cari panjang sisi saja. So dalam kes kita ni, kita nak cari sudut P ni, kita kena guna trigonometri. Okay, trigonometri pula ada 3. Ada sin, ada tan, ada cos. Nak guna mana satu? Kita tengok apa yang maklumat yang kita ada. Kita ada sudut P yang kita nak cari ni, kita ada opposite dia. Ini opposite dia. Kita ada 8. 8 tu adjacent dia. Ataupun sebelah dia. Okay, sekarang ni kita ada opposite dengan adjacent. Nak pakai apa ni? Kita ada opposite dengan adjacent. Nak pakai apa? Ingat kan? So catur. Ingat tak benda tu? So catur. Kalau OA, tua lah. Jadi kita pakai tan lah. Kalau kita ada opposite dengan hypotenuse, kita guna sin sebab so. Kalau kita ada adjacent dengan hypotenuse, kita guna cos sebab cah. So kalau kita ada opposite dengan adjacent, okay, sekali lagi, kita ada opposite dengan adjacent, kita nak kena pakai tangent sebab tua. Jadi tangent X, cikgu buat X tu ataupun tangent sudut P, sudut P. Tangent sudut P adalah opposite over adjacent. Opposite dia 6, adjacent dia 8. So nak cari sudut P macam mana ni? Kita alihkan tangent ke sana. Dia akan jadi tangent -1 kan? Sebab kita nak cari sudut P tu, alihkan tangent. So nanti kita akan dapat tangent -1 68. Lepas tu kat sini kita tekan glitter shift tangent 68. Tahu kan? Shift tangent 6/8. So jawapan dia adalah 36.87. Itulah dia punya sudut P. EPF tu sudut P lah. Okey, seterusnya yang kedua, kita nak cari tinggi GQ. Tinggi GQ ni ada 2 cara. Kalau kita, okey, tinggi GQ ni segitiga lah kan, kita nak cari sisi ni. Yang ni cuba X lah. Okey, nak cari X, kalaulah kita ada yang ni, kita ada ni FQ ni. Kalau ni kita ada, ni dah ada dah 5 tu. Kita boleh guna teorem Pythagoras. Kalau kita ada lah panjang FQ tu. Tetapi FQ kita tak ada. Tak ada. Nak cari pun cikgu rasa tak boleh. Apa yang kita boleh cari sebenarnya? Kita boleh cari sudut dekat sini sebenarnya ni. Sudut dekat F tu kita boleh cari. Dan bila ada sudut dengan sisi, kita guna trigonometri lah. Okay, so kita nak cari sudut dulu. Yang ni kita dapat dah tadi 36.87. Yang ni 90. So yang ni kita boleh dapat tak kat sini? Ini kita boleh cari sebenarnya. 180 tolak 90 tolak 36.87. Kita akan dapat sudut dekat F tu. So kita akan dapat 53.13. 53.13. Lepas tu sudut dekat sebelah sini. Ni kita boleh cari. Kat sini sama juga. 180 tolak 53.13 tolak 87.
Berapa tu? Kita akan dapat 39.87. Kat sini 39.87. Okey, sekarang ni kita nak cari panjang tinggi tinggi GQ tu, kita boleh guna trigonometri. So apa yang kita nak guna? Kita nak cari opposite, kita ada adjacent. Kita nak cari O, kita ada A. So sekali lagi tawar tangent lah kita nak guna. So tangent 39.87 sama dengan opposite over adjacent. Opposite ni tak tahu, itu kita nak cari. GQ per dengan adjacent ni 5. Jadi sekarang kita boleh cari GQ ni lah. Pindah 5 jadi darab. Tan 39.87 darab 5, tekan kalkulator terus. Dapat jawapan dia. Tan 39.87 darab 5. So jawapan dia 4.18 meter. Itulah panjang GQ. Okay. Ada soalan nak tanya? Cuba respon sikit. Okey tak cikgu ajar ni? Cikgu sebenarnya agak laju sikit sebenarnya. Okey, boleh follow sebab cikgu agak laju sebab kita masa kita 1 jam dan cikgu tengok bahan kita pun banyak lagi. Cikgu takut awak tak sempat. Awak tak dapat tangkap. Okey, so cikgu laju sikit. Minta maaf terpaksa laju. Kenapa terpaksa? Boleh kan? Okey, so kalau boleh okey. Okay, seterusnya kita nak tengok soalan locus. Ni soalan locus. Okey, soalan locus. Actually locus ni dia ada 3 saja. Dia ada 3 saja locus. Iaitu locus yang pertama bulatan. Yang kedua garis selari, parallel line. Yang ketiga garis di tengah. 3 saja locus. Locus ni ada 3 sahaja. Okey, bulatan tu bila masa kita nak buat bulatan? Okey, kalau dia kata locus tu dari satu titik. Dari satu titik, kita kena buat bulatan. Ini kena hafal lah. Kalau locus tu dari satu titik, kena buat bulatan. Garis lari bila masa kita nak buat? Kalau dia kata dari satu garis. Manakala garis di tengah, kalau dia kata dari 2 titik ataupun 2 garis, sama lah. 2 titik ke 2 garis ke, dia adalah garis kat tengah. Ini kena hafal. Dari satu titik, bulatan. Dari satu garis, garis lari. Dari 2 titik atau 2 garis, garis di tengah. So tengok soalan kita yang pertama. Dia kata dekat sini, P ialah titik bergerak. Locus lah tu sebenarnya. Kalau dia kata P ialah titik bergerak, maksudnya locus P lah tu. Okey, locus P yang jaraknya sentiasa 7 unit dari titik A. Okey, ayat dia panjang kan? Ayat dia panjang. Awak cari keyword dia. Apa keyword dia? Dari. Tu keyword dia. Dia kata dari titik A. Apa maksudnya tu? Dari satu titik lah tu. Titik A kira satu titik lah. So kalau dari titik A, ini kira satu titik. So kalau satu titik, dia adalah bulatan. So kita dah tahu dah. Locus P tu bulatan. Okey, bulatan nak buat, kita nak kena guna jari lukis betul tak? Nak letak jarum kat mana? Dekat A lah. Sebab dia kata dari A. Letak jarum dekat A. Letak jarum dekat A ni. Letak jarum jari lukis dekat A. Okey, nak buka pasal mana? Jari lukis tu. Buka 7 unit. Nampak tak dia kata? 7 unit. So, letak jarum dekat A. Buka 7 unit, 7 kotak lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kat situ. Kalau kat sini pula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kat situ, 7. Awak kena buat bulatan dalam kawasan tu. Buat macam ni. Ya, ni 7 kan, ni 7 kan. Macam tu. Macam tu lah. Maka itulah locus P. Kena label. Siapa tak label, hilang markah. Siapa tak label, hilang markah. Locus kena label. Locus P. Okay, macam tu. Cikgu, kenapa tak buat bulatan penuh macam ni cikgu?
Takkanlah kita nak langgar semua benda tu kan. Kalau dia ada ruangan, ada rajah, awak kena lukis dalam rajah saja. Tapi kalau tak ada rajah, awak kena buat bulatan penuh. Kalau tak ada rajah, bulatan penuh. Contoh kat sini ni saya tunjuk apa yang cikgu ajar dalam kelas cikgu. Kalau mana locus ni? Sekejap. Form 3 locus, okey. Ni contoh kat sini kan. Mana ni? Kalau dia kata dari P dan P tu tak ada rajah, dia open. Jadi awak kena buat bulatan penuh. Tetapi kalau dia kata 5 unit dari R ada rajah, so buat dalam rajah tu saja ni, dalam rajah saja. Tak payah keluar lah, tak payah keluar macam ni lah. Boleh faham tak? Kalau ada rajah, buat sekadar dalam rajah saja. Tak perlu keluar daripada rajah. Okay. So kat situ saja, locus B. Okay, seterusnya soalan B. Locus Q. Di mana jaraknya sentiasa 4 unit dari garis AB. Okey, keyword dia dari. Keyword dia dari garis AB. So kita dah tahu dah, dari garis AB ni apa benda ni? Itu adalah satu garis. Sebab garis AB tu satu garis, nampak tak? Garis AB ni, ni garis AB. Satu garis saja. So kalau dari garis AB, satu garis, kita kena buat apa tu? Kita kena buat garis selari. Kalau satu garis selari. So kalau AB tegak, maka selari pun tegak jugalah. Okey, tegak kat mana? Kat mana kita dapat garis selari tu? Dia kata 4 unit. So kita ukur 4 kotak, 1, 2, 3, 4 kat sini. Maka inilah locus Q. Tegak, sama macam AB. Selari dengan AB. Selari dengan AB tegak. Maka inilah locus Q. Selari dengan AB. Kalau AB tegak lah. Kalau dia kata selari dengan AD, ni AD, melintang. Kalau selari dengan AD, melintang jugalah. Kalau AD melintang jugalah garis selari tu. 1, 2, 3, 4. Ni locus Q. Selari dengan AD. Kalau dia kata selari dengan AD, maka melintang. Kalau selari dengan AB menegak, dia pun tegak juga. 4 kotak. 4 kotak, buat garis. Inilah locus Q. Okay, settle. Seterusnya, locus R. Locus R yang sentiasa berjarak sama dari titik A dan titik C. Okey, keyword dia dari juga. Dari titik A dan titik C. Apa benda tu titik A dan titik C tu? Itu adalah 2 titik. So kalau 2 titik kena buat apa? Garis kat tengah. Tengah-tengah antara siapa? Antara A dengan C lah. Tengah-tengah antara A dengan C lah. Mana A dengan C? Yang ni A, yang ni C. Mana tengah-tengah dia? Tengah-tengah dia BD lah, betul tak? Inilah tengah-tengah dia. Tengah-tengah AC. Maka itulah locus R tu. Inilah locus R. Okey, seterusnya. Okey. Locus S yang sentiasa jaraknya dari BC dan CD. Yang sentiasa berjarak sama dari BC dan CD. Okey, ini adalah apa ni? Dari. Ada 2. 2 apa ni? 2 garis. Kalau 2 garis nak buat apa? 2 garis. 2 garis ke 2 titik ke sama saja, garis kat tengah juga. 2 titik ke 2 garis ke garis kat tengah. So kat manakah garis kat tengah antara BC dengan CD? Yang ni BC, yang ni CD. Tengah-tengah kat mana? Tengah-tengah dekat AC lah. Itulah tengah-tengah dia kan. Tengah-tengah BC dengan CD, AC lah tengah-tengah dia. Maka itulah locus S. Locus S. Okey. Dan soalan yang seterusnya, dia suruh kita cari persilangan, tandakan persilangan dengan simbol bulat pangkah ni pada persilangan P dengan R. Okey, mana P tadi? P yang merah tu. R yang hijau tu. Okey, kat mana dia bersilang? Dekat sini. Dekat D dengan dekat B ni kan. Ada dua persilangan di situ. Itulah persilangan antara locus P dengan locus R. Dia suruh buat simbol bulat pangkah. Kita pangkah dan kita bulatkan. Kita pangkah, kita bulat. Okey, itulah locus. Dia sebenarnya ada nota lain sebenarnya. Ada nota lain tapi macam tu cakaplah, kita tak sempat nak cuba nak ajar semua. Yang cikgu ajar ni dia punya yang core saja. Dia punya soalan-soalan kadang-kadang tu ada lain sikit. Cikgu tak sempat nak ajar. Kadang-kadang ada soalan dia tak ada dari. Dia tak ada dari. Dia buat macam ni. Dia kata locus X di mana, dia buat macam ni. Locus X. Lepas tu dia kata di mana
XA sama dengan AB. Ni pun ada juga soalan macam ni. Ni tak ada dari sebab ini juga ajar tadi yang ada dari kan, nampak tak? Yang ada dari ni. Macam soalan kita lah, soalan kita ni semua ada dari A, dari AB, dari A dan C. Semua ada dari. Yang tak ada dari kita tak sempat ajar lah. Tapi kalau soalan macam ni pun ada maksudnya. Tapi core dia, dia punya yang penting tu adalah yang dari tu lah. Nak ajar semua tak sempat lah, kan? Okey. Kita dah pukul 4. Kita mungkin habis pukul 4.10 boleh Cikgu Osman 4.10? Boleh. Kita sampai 4.10 boleh. 4.10 kan? Okey. Boleh okay. Seterusnya soalan yang ke-8. Soalan ke-8 ni adalah bab 9, bab garis lurus. Malangnya ada setengah-setengah sekolah tak sempat nak ajar bab 9 ni. Ramai juga cikgu dengar yang sekolah tak sempat ajar. Tapi exam masuk kan, nak baca mana? Sebab exam dibuat oleh kementerian kan? Kementerian yang hantar soalan. Okey. Raja menunjukkan trapezium PQRF dilukis berdasarkan kertas PQ selari dengan SR. Okey, PQ dengan SR ni selari. Okey, kalau selari apa maksudnya? Kalau selari maksudnya kecurunan dia sama. Kecurunan PQ sama dengan kecurunan SR. Itulah kalau dia kata selari. Kalau selari itulah dia punya maksudnya. Kecurunan sama. Okey, soalan pertama. Cari kecurunan RQ. RQ apakah formula dia? Formula kecurunan kita belajar dekat form 2 dulu. Ini formula dia. Kecurunan RQ, formula dia Y tolak Y per X tolak X. Itu formula kecurunan. Okay, so kita tolak lah. Okay, Y tolak Y maksudnya 6 tolak 2. Ataupun nak buat 2 tolak 6 pun boleh juga. Mana-mana lah. 6 tolak 2 pun boleh. 2 tolak 6 pun boleh. Cikgu nak buat 6 tolak 2. 6 tolak 2 per 7 tolak 3. Itu X tolak X. So kita akan dapat 4 per 4 dapat 1. 1 lah kecurunan dia. Kecurunan RQ 1. Okay, settle. Yang kedua, soalan B. Nak cari persamaan SR. Nak cari persamaan SR ni ada tips dia, ada step-step dia sebenarnya. Ni step cikgu. Cikgu bagi awak salin. Nak cari persamaan garis condong. Ni nota dia. Persamaan garis condong ada nota dia. Yang pertama awak kena cari kecurunan. First kena cari kecurunan SR. Okay, yang kedua kena pilih satu titik di atas garis. Ambil satu titik. Ambil satu koordinat sebenarnya. Pilih satu koordinat di atas garis. Pilih satu koordinat di atas garis. Satu titik di atas garis. Yang ketiga, awak kena tulis C sama dengan Y tolak MX. Kalau cikgu lain dia ajar, tulis Y sama dengan MX tambah C. Cikgu buat C sama dengan Y tolak MX. Lepas tu gantikan C, gantikan Y MX. Lepas tu kirakan C. Itu step yang ketiga. Dan step yang keempat, nyatakan persamaan dia. Ada 4 langkah. Okey, cikgu ajar langkah pertama dulu. Yang pertama kita nak cari kecurunan SR. Okey, dekat SR ni boleh tak kita cari kecurunan SR? Tak boleh, tak cukup info. Sebab S tak tahu koordinat dia. Kita kena tahu 2 koordinat dulu kan, baru boleh cari dia punya kecurunan dia. So dekat SR tak boleh cari kecurunan SR. So kat mana kita nak cari kecurunan SR tu? Dekat PQ. Sebab dia selari. Bila selari, kecurunan dia sama. Jadi kalau kita nak cari kecurunan SR, kita cari kecurunan PQ sebab dia sama saja. Jadi dekat PQ boleh. Dekat PQ boleh. Formula dia sama lah. Formula dia Y tolak Y per X tolak X. Kan? 2 tolak negatif 4 per 3 tolak 5. So kita akan dapat 6 per negatif 2 negatif 3. So kecurunan PQ negatif 3, kecurunan SR pun negatif 3 jugalah. Kan? Ni kecurunan dia negatif 3, ini pun negatif 3. So step pertama dah dapat dah. Ni step pertama dah settle. Settle step pertama. Okay, step yang kedua, kita nak kena pilih satu titik di atas garis. Okey, dekat atas garis SR ni ada tak satu titik? Ada 76 tu.
Kita ambil 76 lah. Kalau dekat SR tu banyak titik, pilih satu. Okey, boleh tak kalau kita nak pilih titik 32 ni? Tu tak boleh. Sebab dia tak berada dekat atas, dia tak berada dekat SR. Kita nak kena pilih satu titik di SR saja. Kalau di atas SR tu banyak titik, pilih salah satu. Tetapi kalau dekat SR tu satu titik saja, soalan kita ni satu titik saja, satu lah. So kita ambil lah titik 76 tu. Titik 76. Itu step yang kedua. 76. Okey, step yang ketiga. Tulis C sama dengan Y tolak MX. Banyak cikgu, boleh katakan semua cikgu, dia akan guna Y sama dengan MX tambah C. Kenapa cikgu guna C sama dengan Y tolak MX ni? Sebab bila kita gantikan, awak tekan kereta je terus. Kalau guna cara cikgu ni, kita gantikan Y, MX. Y dia adalah 6, itu Y. M dia negatif 3. X dia 7. Nampak tak? Kalau kita buat cara ni, awak tekan kereta saja. 6 tolak negatif 3 darab 7. Tak payah pusing-pusing lah. Kalau kita tulis Y sama MX tambah C, awak kena pusing-pusing lagi. Dan kena buat soal linear pula. Ini tak payah. Kita tekan kereta terus. Nanti kita akan dapat kat sini 27. Tekan kereta. Awak akan dapat C 27. Okay. Bila dapat M dah dapat, C pun dah dapat, maka persamaan kita boleh carilah. Kita boleh nyatakan persamaan lah. Oleh itu, persamaan dia adalah Y sama dengan MX tambah C. M kita dah tahu dah negatif 3. C pun kita dah tahu dah 27. Itulah jawapannya. Dan jadi persamaan garis condong ni, dia sebenarnya boleh dikatakan kalau soalan ini keluar dalam exam, dia memang tanya benda ni. Sebab dalam bab ni yang paling penting sekali. Dalam bab garis lurus ni, persamaan condong ni boleh dikatakan memang dia akan tanya punya. Kalau keluar soalan ni lah. So kena hafal step tu. Dan satu lagi, topik yang garis lurus ni, dia adalah topik yang dibawa ke Form 4 dan Form 5 sekali. Sampai SPM awak kena ingat. Jadi dekat Form 4 pun still tanya lagi soalan ni. Form 5 pun, SPM pun still tanya lagi soalan ni. Jadi step ni awak kena ingat sampai bila-bila. Okay, itu soalan B. Okay, soalan C nak cari pintasan X. Nak cari pintasan X, awak kena tukar Y jadi kosong sebenarnya. Ambil persamaan dia, yang kita dapat tadi, Y sama dengan negatif 3X tambah 7 ni, tukar Y jadi kosong. Kita akan dapatlah pintasan X. Pindahkan ke depan jadi positif, pindah 3 jadi per, so dapatlah 9. Itulah pintasan X. Okay, boleh. Okay, masa pun tak cukup, jadi cukup teruskan lagi kan. Kita soalan yang terakhir, nombor 9 ni, itu bab plan dan donggakan. Okay, cuba ajar sikit untuk plan dan donggakan ni. Okay, nak buat plan. Apa itu plan? Plan kita tengok daripada arah atas, betul tak? Apa nampak daripada arah atas? Awak akan nampak yang ni. Yang ni nampak. Lagi. Yang ni pun nampak. Lagi. Yang ni pun nampak, betul tak? Kebanyakan cikgu ajar macam ni lah. Apa nampak daripada arah atas? Lepas tu cuba awak lukis apa nampak tu. Kan? Biasanya macam tu lah. Okay, cikgu punya style, cikgu tak ajar lukis apa nampak. Untuk pandangan plan, awak tak perlu lukis apa nampak. Awak kena lukis satah melintang. Ni, awak kena hafal, kena ambil tips cikgu ni. Nak buat plan, awak lukis satah melintang. Satah melintang. Okay, tengok dekat rajah kita tu. Yang manakah satah melintang? Okey, merah tu betul. Merah melintang kan? Merah ni melintang betul. Hijau betul, melintang betul. Purple, dia tak melintang. Purple tu condong. Bila condong kita tak lukis. So purple cikgu cancel, tak nak lukis purple. Hijau dengan merah tu memang kita nak kena lukis. Okey, apa lagi yang melintang yang ada dekat rajah kita tu? Nampak ke tak nampak, kita kena highlight kan satah melintang. Kita tak, bukan kira nampak tau. Kira semua satah melintang awak kena highlight kan. Okay, apa lagi satah melintang ada dekat rajah kita tu? Yang ni. Ni melintang. Betul tak? Lagi? Ni melintang. Kan? Ada 4 satah melintang sebenarnya. Dekat rajah kita tu ada 4 satah melintang. Jadi tugas awak kena lukis satah melintang tu. Lukis satah melintang. Itu adalah plan sebenarnya. Okay, so kita akan lukis. Cikgu nak lukis daripada, nak lukis yang mana dulu? Kita nak lukis yang paling jauh. Kalau plan kita dekat atas, yang paling jauh adalah purple dengan biru tu. Lepas tu hijau, lepas tu merah. Boleh faham tak?
awak kena lukis yang paling jauh daripada atas. Jadi kita lukis purple dulu. Purple dia punya ukuran dia 6, yang ni 4. Kan? Okey, nak lukis macam mana? Nak lukis 6-4 macam ni ke? Ataupun nak lukis 6-4 macam ni? Portrait ke landscape? Mana satu? Tak kisah sebenarnya. Dua-dua diterima. Mana-mana pun boleh. Portrait pun boleh, landscape pun boleh. Pilih salah satu. Okay, cuma nak pilih landscape. Okay, ni. Okay, 6-4 itu purple. Okay, lepas tu biru. Lepas purple biru pula. Okay, biru apa size dia? Yang ni 3, ni pun 3 lah kan? 3. Okay, adakah yang ni 3 juga? Tidak, awak tengok betul-betul tau. Jangan main anggap saja. Jangan main rasa-rasa saja. Tengok betul-betul. Okay, tengok yang ni. Yang ni 6, yang ni 2, maka yang ni berapa ni? Yang ni 4. Bukan 3-3. Tengok betul-betul. So, dia punya ukuran dia akan jadi 3-4. So, kat sini 3. 3 pendek sikit. 3, 4. Boleh faham tak? Tu biru. Okey, selepas tu hijau. Hijau saiz dia 24. 24 dekat mana? Hijau akan duduk di atas purple ni, betul tak? Dia akan duduk kat sini. Dia akan duduk di sini. Saiz dia 24. 24 kat sini lah. Betul-betul kat sini. 24. Okey, dekat bahagian bawah hijau ni, nampak tak? Dekat bahagian bawah ni ada purple, betul tak? Pasal tak purple tu? So purple tu dah terlindung, betul tak? Dia terlindung lah. Tapi tak perlulah kita buat putus-putus. Sebab hijau tu cover dia. Kalau macam ni lain. Okay, kalau macam ni awak kena buat putus-putus macam ni. Ni hijau. Ni purple. Okey, atas tu ada hijau macam ni. Ni ada hijau di atas dia. Okey, perasan tak kawasan sini terlindung ni. Ni terlindung. Ni pun terlindung. Purple kat bawah tu terlindung, betul tak? Dia dah terlindung. Termasuk yang ni. Ini pun terlindung juga sebab hijau tu cover. Hijau tu duduk di sini. Jap. Cuba sekali lagi. Ni hijau tu duduk kat sini. Hijau tu cover benda ni. Tak nampak lah benda kat bawah tu. Purple dekat bawah tu tak nampak sebab hijau dah cover. Tetapi dekat bahagian sini kita kena buat putus-putus. Dekat situ. Situ saja. Kita kena putus-putus sebab hijau purple tu dah tak nampak, hijau cover dia. Hijau tu lindung dia. Okey, tetapi dekat bahagian sini. Bahagian sini dengan bahagian sini yang tu tak perlu kita buat putus-putus. Sebab hijau cover dia. Boleh faham tak? Memanglah purple tu tak nampak tetapi garis hijau tu cover. Tetapi dekat kawasan sini, kawasan yang cikgu buat putus-putus ni, tak ada orang cover dia. Tak nampak dan tak ada orang cover. Jadi kita kena buat putus-putus. Okey, untuk soalan kita ni, dekat kawasan dekat kawasan purple ni memanglah dia terlindung oleh hijau tu, betul tak? Dia terlindung oleh hijau. Tetapi tak perlu buat putus-putus sebenarnya. Sebab hijau dah cover dia. Okay, lepas tu merah pula. Merah dekat sini lah. Di sini. Maka inilah pandangan plan. Boleh, inilah plan. Okey, ingat tak cikgu cakap mula-mula tadi apa? Mula-mula tadi kalau cikgu lain ajar, macam mana cikgu lain ajar? Cikgu lain ajar dia akan cakap, okey, apakah awak nampak daripada arah atas? Awak nampak yang ni, awak nampak yang ni, dan awak akan nampak yang ni, betul tak? Cikgu lain ajar macam ni lah. Nampak tak ada 3 benda tu? Cikgu tak ajar macam tu. Cikgu ajar lukis atas melintang. Tetapi hasil yang cikgu ajar ni, hasilnya adalah apa yang sepatutnya awak lukis. Nampak tak? Merah ni sini lah. Yang hijau tu sini lah. Yang condong tu cikgu tak lukis apa condong ni? Cikgu tak lukis pun, tapi dia wujud secara automatik. Dia faham tak? Kita tak lukis pasal atas melintang tu, kita tak lukis pasal atas condong tu, hijau tu tak lukis pun, tetapi hasil lukisan kita tu automatically sama dengan apa yang soalan tu nak suruh kita lukis. Itulah jawapannya. Lepas tu lukis cantik lah. Ni cikgu ajar conteng dulu. Lepas tu lukis cantik. Boleh. Sikit lagi kita dah habis masa dah ni. Pandangan X dan Y pula. Okey, untuk pandangan X dan Y, awak kena lukis satah menegak. Satah menegak. Sama juga. Tak perlu lukis satah condong. Tak perlu. Okey, tengok daripada arah X, apakah satah menegak dia? Sini. Ini tegak. Daripada X tegak kat situ. Apa lagi tegak? Ni pun tegak juga. Ni pun tegak. Lagi. Ni pun tegak. Lagi. Ni pun tegak. Daripada arah X tu ada semua tegak tu. Jadi kita nak lukis semua tu lah. Okey, nak lukis mana dulu? Lukis paling jauh. Paling jauh daripada X adalah purple tu.
Tinggi dia 6.5 tinggi dia, lebar dia 4 tadi kan, kita dah tahu dah lebar dia 4. 6.5 dengan 4. Okey, lepas tu depan tu ada merah. Merah sama saiz dengan purple, sama saiz. Memanglah merah tu lindung purple tu dah terlindung tetapi tak berubah putus-putus. Okey, lepas tu sebelah merah ada hijau. Hijau saiz dia adalah 2 dengan 1.5. Ni 2, tinggi dia 1.5. Ni hijau. 1.5 dengan 2. Okey, lepas tu kita akan lukis biru. Okey, biru tinggi dia 5, lebar 6, 1.5, ini 2, lepas tu garis. Okey, 5 kat sini. Ni 5, yang ni 6, ni 1.5, yang ni 2, yang ni garis. Okey, bila kita lukis biru kat situ, apa berlaku dekat kawasan belakang tu? Ni kawasan sini. Terlindung. Tetapi tak berubah putus-putus, betul tak? Yang ni, nampak tak kawasan sini? Dia terlindung sebab biru dah cover dia. Biru dah datang duduk depan dia. Maka kawasan ni, dia tak ada orang cover. Maka dia akan jadi putus-putus kawasan situ. Di sini dia akan tukar jadi putus-putus. Lebih kurang itulah. Itulah jawapan daripada arah X. Okey, daripada arah Y, sama juga. Kita kena lukis satah menegak dari Y. Soalan terakhir. Yang tegak daripada Y, yang ni tegak. Tegak. Yang ni pun tegak. Apa lagi? Yang ni pun tegak. Apa saja tegak daripada arah Y tu kita kena highlight kan. Ini pun tegak. 4 tu lah. Dan kita lukis mana satu? Lukis paling jauh. Lukis merah dulu. Merah saiz dia 1.5 dengan 4. Kan? 4, 1.5. Lepas tu sebelah dia ada biru. Biru tinggi dia 6.5. Lebar dia 3. 6.5, 3. Lebih kurang ni lah. 6.5 dengan 3. Lepas tu depan biru ada purple. Purple cover semua biru ni. Biru dah tak nampak tapi tak berubah putus-putus. Okey, depan sebelah biru ada hijau. Okey, hijau tinggi dia 5. 5 garis. Okey, bila kita buat hijau ni, merah kat belakang tu dah tak nampak dah terlindung. So apa berlaku dekat kawasan sini? Putus-putus. Dekat kawasan situ akan jadi putus-putus. Maka itulah pandangan daripada arah Y. Okey. Itu sajalah, kita dah habis masa sebab cikgu lepas ni ada dengan form 4 pula. Cikgu serahkan kepada Cikgu Azman semula. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Azizul Ahmad atas penerangan yang sangat jelas, sangat membantu calon-calon bagi peperiksaan UASA untuk tingkatan 3. Jadi saya percaya dengan apa yang dikongsi oleh Cikgu Azizul sebentar tadi akan memberi banyak pencerahan dan manfaat walaupun masa hanya 1 jam, tapi insya-Allah apa yang telah dikongsi itu sedikit sebanyak membantu untuk persiapan anak-anak semua dalam menghadapi ujian akhir semester insya-Allah nanti. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi luangkan masa hampir sejam lebih dan insya-Allah link YouTube untuk ulang kaji, untuk lihat semula rakaman mana yang terlepas, mana yang mungkin perlukan lagi pencerahan lagi boleh rujuk nanti. Link akan saya kongsi di grup yang sedia ada. Terima kasih. Jadi pelajar-pelajar tingkatan 3 boleh left daripada sesi ini sebab kita nak mulakan untuk tingkatan 4. Jadi kita rehat dulu Cikgu Azizul, untuk mungkin Cikgu Azizul nak take 5 dulu. InsyaAllah kita akan mula sesi yang kedua dalam 4.25 insyaAllah. Jadi tingkatan 4 stay di dalam grup ni dan kita lalukan juga pelajar tingkatan 5 sebab untuk tingkatan 5 bagi peperiksaan SPM saja tingkatan 3 dan 4 adalah sebahagian daripada pelengkap soalan juga. Okay. Sebelum tu saya off record dulu. Aku lupa nanti. Okay, saya off record dulu.